Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi kesihatan yang baik. Diberi nafas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama-sama bersiaran langsung pada malam ini. Seperti biasa, hari ini sepatutnya Tuan Haji kita ni bab-bab politik ni dia selalu mengelak. Tapi sebelum itu saya nak cerita sikit. Bila semalam Tuan Haji Ya, saya duduk dengan seorang sahabat yang merupakan ahli parlimen. Baik. Pembangkang. Okey, bukan kerajaan ya. Duduk bersembang, berborak, berkongsi-kongsi pandangan. Dan dia kata kat saya, kan, kenapa asyik perundangan? Kenapa tidak politik? Kan? Lepas tu saya kata serba salah juga nak politik ni pun. Kan? Panggil orang ni dia akan menangkan parti dia. Kalau panggil orang itu dia akan menang parti dia. Jadi maksudnya nak dapat satu yang natural tu, yang betul kata betul, yang salah kata salah tu susah. Itu juga satu masalah. Saudara Fadli minta maaf Okey, silakan. Menyampuk, tapi menarik perhatian saya di sini. Betul cakap Saudara Fazli, bila suatu rancangan tu secara khususnya berbicara politik, maka dengan malangnya saya perlu nyatakan ketidakmatangan politik negara ini, pihak yang bercakap politik akan cuba mengambil pihak kepada parti dia ataupun sekurang-kurangnya pemimpin dia. Itu kita nampak di Malaysia dan juga mungkin di Nusantara. Bukan seperti negara-negara lain yang matang. Jika pun parti sendiri menjadi kerajaan, kalau ianya membuat salah, maka ada pihak politik sendiri yang akan berani bercakap benar. Jadi di situ saya nampak kepayahan Saudara Fazli untuk mendapat jurucakap ataupun perbincangan politik yang objektif dan matang. Betul. Okey, saya sambung balik. Kemudian saya tanya dia, YB, nak panggil siapa? Kan, YB sendiri pun tak mahu lagi kata pro orang ni. Sedangkan YB ada di parti lain. Ini kategori YB yang baik. Cuma dia tak boleh pasal dia duduk di parti tertentu. Kemudian dia kata saya, itu peguam Tuan Hanif Katri itu boleh cakap pasal politik. Saya kata masalah Tuan Haji Hanif Katri, dia kalau boleh dia nak perundangan apa semua. Tapi dia kata itu okey, dia kata orang tengah. Kan? Cakap yang betul kata betul, yang tak betul kata tak betul. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan juga dan juga Tuan Haji Hanif Katri, hari ini petang bila saya naik poster di WhatsApp Inspirasi Channel, ramai pandangan-pandangan yang berbelah bagi tentang kat mana patut live. Rupanya ada 3 cabang Haji yang saya sendiri baru belajar. Yang followers dekat di YouTube minta live di YouTube. Janganlah di Facebook. Yang di TikTok minta live di TikTok. Dan macam-macam. Satu lagi benda yang saya nak kena atasi, kena pelajari yang lebih mendalam. Betul. Kerana di TikTok, di TikTok kebanyakannya semua orang-orang muda. Pemikiran mereka suka talk show yang secara terbuka, lantang, kritik. Itu di TikTok yang saya belajar. Semua orang-orang 20-an di TikTok. Di YouTube ni pula kebanyakannya yang profesional. Kalau Haji jangan terkejut, saya tengok balik pada bulan Julai, video Haji, video saya, video kita bersama ni, 4-5 video melebihi 100,000 view. Jadi followers di YouTube ni pun ada hak jugalah. Sampai saya kata kat mereka, mungkin next kita akan live di YouTube. Apa pun Haji, kenapa? Saya nak tanya pandangan Haji. Kan? Ini baru cerita Facebook page, YouTube dan juga di TikTok. Pemikiran rakyat Malaysia ini berbeza-beza. Apa pandangan Haji? Saya rasa ini lebih kepada teknologi zaman inilah, dan pahaman-pahaman mereka yang telah terdedah kepada teknologi zaman ini. Macam saya berada dalam apa yang orang kata sebagai 5 series. Umur saya sekarang ni pun 55. Pada masa saya didedahkan kepada teknologi, saya lebih kenal kepada Facebook. Saya menjadi pelayar Facebook dan buka akaun saya pada tahun 2016 bulan Mac.
Dan saya percaya itu je lah cara yang biasa. Sebab TikTok yang saya dengar kemudian daripada itu, saya lebih dengar seperti mana yang Menteri Pendidikan cakap, daripada sibuk nak belajar ataupun nak pressure belajar zaman PKP, mungkin buat TikTok, iaitu menari-nari dan menyanyi-nyanyi. Itu yang saya faham. Saya tidak tahu. Betul. Dan saya tidak peka berkaitan dengan perkembangan TikTok sekarang ini yang melibatkan perbincangan ilmiah melalui TikTok. Itu satu perkara baru yang dimaklumkan oleh saudara Fazli kepada saya. Tapi sebab dah dimasuki dalam fikiran saya, TikTok ni lebih kepada tarian dan nyanyian. Saya takut bila saya masuk hari-hari hujan, sebab tarian saya tarian kayu, nyanyian saya nyanyian katak. On the other hand, kalau YouTube pula, saya percaya YouTube ni pada masa saya faham pasal YouTube, saya percaya ianya lebih kepada movie, rencana, dokumentari yang memberi maklumat yang positif, maklumat yang baik, dan juga talk show. Tapi ia lebih kepada promoted talk show yang mungkin ada akaun dan sebagainya. Jadi at the end of the day, yang paling penting tertakluk kepada para penonton. Awak selesa dengan mana? Kalau awak selesa dengan Facebook, layari Facebook. YouTube dan yang mana yang muda-muda atau yang perasan muda boleh pergi ke TikTok dan tak perlulah menari atau menyanyi kan. So it matters not. Tidak kisah di layaran mana, di channel mana, tapi ya, insya-Allah yang penting kalau rakyat Malaysia mahu maklumat yang betul, padu dan tepat dari segi bidang masing-masing, sama ada perundangannya, ekonominya, kewangannya, dan kalau ada mereka menyiarkan perkara-perkara itu, maka saya lebih suka tahu ada orang menonton. Itu betul. Lebih penting sebab kita nak masyarakat kita lebih matang, lebih berilmu dan lebih kritikal. Kritik ni bukan bermaksud kutuk. Ya, itu pun rakyat kena faham. Kritik ni bermaksud kita analisa dengan betul. Dan kalau benda tu baik, kita sokong. Itu kritikan. Kritikan membina, menyokong. Kenapa kita sokong? Sebab inilah perkara yang perlu dibuat, yang lama tidak dibuat. Tapi bila ada perkara yang salah, kita kena berani tegur. Dan tegur bukan dengan cara kutuk bukan atau membenci. Menghina, bukan membenci. Kritik ataupun tegur dengan cara bagi cadangan, resolusi, macam mana nak selesaikan. Itu lebih penting. Dan insya-Allah saya percaya walaupun para pemimpin kita ni tak ramai yang suka dengar pendapat, tapi saya percaya ada antara mereka yang mula nak terima pendapat orang yang mereka boleh terima dan akan guna pakai pendapat itu untuk membaiki polisi masing-masing. Ya, itulah harapan kita. Itu saya setuju sangat-sangat. Pemimpin-pemimpin di Malaysia ni jahanam sebab depa syok sendiri. Depa rasa depa saja always right. Depa betul semua. Orang kata tak betul pun depa tak mau terima. Dan depa cuma itulah, senang orang Penang kata perasan. Tak habis-habis perasan. Okey Haji. Ya, saya ucapkan terima kasih pada Tuan Haji kerana di atas desakan followers di YouTube dan sebagainya untuk mahu berbicara tentang tajuk berpolitik hari ini. Ya. Terang lagi bersuluh. Kita cakap politik hari ini. Jadi kepada pengkritik politik, silakan kalau anda hendak melontarkan pandangan anda. Minggu ini Haji, panas. Sebelum awak mula, okey, saya nak perbetulkan sedikit. Okey. Memang untuk awak politik, untuk para penonton insya-Allah malam ni politik. Untuk saya politik ni adalah sebahagian daripada tadbir urus negara. Makna kata dia masih tidak boleh lari daripada perbincangan berkaitan dengan etika-etika dan semangat perlembagaan dan perundangan. So di situlah saya setuju untuk berbincang isu politik. Yang memang hangat, silakan. Okey, Ji, minggu ini panas. Ya saya. Pelbagai sudut panas. Okey? Ya. Bermulanya dengan bersatu tuntut jawatan TPM-nya, kemudian terdedahnya MOU antara Bersatu dan juga Ismail Sabri. Tak cukup dengan itu, konon-kononnya selepas mesyuarat Bersatu minggu lepas, kononnya mereka akan pergi menghantar delegasi untuk bertemu Perdana Menteri, kemudian dibatal ataupun ditangguhkan di minit-minit terakhir. Itu pun jadi isu daripada Bersatu. Dan yang pastinya ada lagi lepas tu datang pula cerita Tun Dr. Mahathir mengumumkan gerakan tanah air.
gabungan 4 parti. Parti Pejuangnya, Parti Putera, Parti Berjasa dan Parti Iman. Ya. Parti Iman yang kita lah kot, Parti Mamak. Okey. 4 gabungan. Di situ juga tak sampai 24 jam. Dengan NGO dan para pemimpin ataupun individu profesional dan sebagainya. Tak sampai 24 jam. Ya. Pengumuman rasmi yang dibuat oleh Tun Dr. Mahathir. Ya. Pelbagai reaksi. Terutamanya confirm. Ya. Orang pertama yang saya baca, setiap respon saya baca semua. Orang pertamanya semestinya bakal Perdana Menteri selamanya Anwar Ibrahim. Saya nak Tuan Haji, jaga Haji banyak benda nak kena jawab ni tentang Anwar Ibrahim. Kemudiannya dari pemimpin-pemimpin DAP, Lim Kit Siang pun menyambut. Ram Kapal Singh yang tak sedar diri pun sambut. Lepas itu penganalisis politik terdiri daripada pensyarah universiti yang bagi saya analisa yang mereka lakukan sebelum ini pun di PRU 14 semua ke laut, tapi mereka juga ke depan kebanyakannya negatif. Tapi saya tak nak pergi ke situ dulu. Saya nak pergi dulu kepada tajuk asal kita tentang tekan butang ini. Daripada Januari Muhyiddin Yassin nak tekan butang, akhirnya UMNO yang tolong tekan butang untuk pihak dia. PRN Johor. Kemudian diikuti dengan sepatut ditekan butang yang kedua. Dan yang ketiga saya tak nak sebut, Haji yang sebut. Saya nak mulakan Haji. Bual bicara kita hari ini politik bersatu dulu. Baik. Ada yang kata bersatu ni dah hilang maruah. Ada yang kata bersatu ni penakut. Ada yang kata pengecut. Ugut tak habis-habis, ugut nak tekan butang. Saya nak Haji mulakan dengan tentang bersatu, kupasan dan pandangan Haji tentang itu. Kalau kita nak cakap pasal bersatu lah, terutamanya selepas daripada 22, 23 dan 24 Februari 2020, itu adalah satu contoh terbaik berkaitan dengan politik atau strategi politik paling bodoh yang kita boleh tengok. Jangan kita lupa, kalau kita nak cakap pasal bersatu, nak tengok sejarah kenapa dikatakan bersatu ni adalah penakut, pengecut dan sebagainya yang dirujuk oleh saudara Fazli. Dia berasal daripada masa itu. Kerana apa? Sebab bersatu yang diterajui oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai presiden pada masa penubuhan Kerajaan Pakatan Harapan memilih jalan pengecut, jalan bacul. Jadi saya sebut pengecut tak salah tadi tak, bagi saya tak salah. Perkataan tu mungkin keras, mungkin tegas, tapi a fact is a fact. Fakta adalah fakta. Kenapa kita katakan macam tu? Izinkan saya pergi sebelum Sheraton supaya rakyat boleh faham. Ciri-ciri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan bersatu adalah kesinambungan. Sekurang-kurangnya mereka mempunyai kredit, konsistensi. Mereka memang konsisten sebagai bacul, penakut, pengecut dan pengkhianat. Okey. Saya nak uraikan di sini. Apabila Pakatan Harapan dibentuk sebelum PRU 14, pada masa itu satu objektif, nak jatuhkan Najib Razak. Semua parti berkenaan senang nak gabung sebab objektif utama Najib Razak, kleptokrasi, Barisan Nasional, kerajaan zalim. Nak kesejahterakan rakyat dan negara. Betul, tepat, honorable thing to do. Semua gabung. Walaupun mereka, setiap satu parti ni mempunyai falsafah peribadi sendiri yang berbeza. Ideologi yang berbeza. Tapi pada masa itu menjadi sekunder. Primanya adalah Najib kena jatuh. Selagi kerajaan zalim tak jatuh, tidak boleh ada usaha untuk menaikkan falsafah masing-masing. Itulah sebab Pakatan Harapan telah berjaya di mata rakyat dan di PRU 14. Masalahnya bermula adalah apabila berjaya, maka tiba-tiba hilang akal, hilang fokus, hilang arah. Para pemimpin, termasuk para pemimpin bersatu yang lain yang berada di bawah Tun Dr. Mahathir, Perdana Menteri ke-7 pada masa itu, dan parti-parti PKR, DAP dan sedikit sebanyak, paling kurang adalah Amanah. Amanah very neutral bagi pendapat saya. Apa maksud saya hilang fokus?
adalah perkara ini boleh dibaca. Saya telah menulis 3 siri. Siri 1867, 1871 dan 1875 sejak pada 21 November 2019. Selang beberapa hari selepas itu disambung dengan 2 siri lain menceritakan permasalahan ini. Dan 3 bulan selepas saya tulis, kita dapat Sheraton Move, kejatuhan kerajaan. Apakah masalah yang berlaku pada masa itu? 2 masalah utama. Satu, sebab mereka tidak sabar untuk membiarkan kerajaan dibimbing ke landasan yang betul sebelum Tun serahkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Mereka gopoh untuk menaikkan minat masing-masing, falsafah masing-masing. Pada masa itu kita lihat bagaimana DAP gerakkan fahaman-fahaman tentang isu ISET-nya, Zakir Naiknya, Rome Treaty-nya, LTTE-nya dan sebagainya. Dalam kerajaan pada masa itu, adakah Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada masa itu menjadikan atau membuat sesuatu untuk check and balance? Tidak. Yang di luar daripada Bersatu melakukan check and balance. Kita keluarkan kenyataan-kenyataan berkaitan Zakir Naik, LTTE, ISET, Rome Treaty, EACC, Vernacular School, sebagainya. Itu tugas sepatutnya parti, terutamanya mereka yang memimpin kementerian. Tapi dia bacol nak buat benda tu dalam kerajaan. Padahal pemimpin utama, Perdana Menteri, mengharapkan setiap kementerian buat tugas masing-masing. Kalau DAP dah keluar daripada landasan sedikit, bawa mereka balik. Sebab at the end of the day, perlembagaan Malaysia yang membantu, memandu mana-mana kerajaan. So, polisi Kerajaan Pakatan Harapan mesti patuh kepada perlembagaan, which is kedudukan bahasa Melayu, keistimewaan orang Melayu, agama Islam dan kedudukan raja. So, kalau misal kata, jika pun dikatakan DAP lari, kenapa Menteri Dalam Negeri tidak melakukan apa-apa? Kenapa kita kena keluarkan video, kita keluarkan statement, pihak surat khabar mengambil statement kita, dan kemudian 2-3 hari kemudian, 4-5 hari kemudian kita nampak Menteri Dalam Negeri mengeluarkan statement yang hampir sama. Ada, boleh pergi tengok. Betul, saya setuju. Jadi di manakah keberanian nak buat kerja pada masa itu? Sebab apa? Sebab takut. Takut hilang jawatan, takut hilang kuasa sebab bercakap dari dalam. So dia buat perkara licik di luar. Itu nombor 1, falsafah masing-masing hari. Falsafah PKR pula adalah masalah kedua. Sebab pada masa itu kononnya wujud persefahaman. Tiba satu masa Tun akan serah jawatan kepada PKR, terutamanya kepada Anwar Ibrahim. Dari hari pertama, tekanan demi tekanan. Maksudnya keikhlasan untuk membiarkan Tun bekerja 2,5 tahun, 3 tahun sampai sesuai, tidak wujud keikhlasan tersebut. Abdullah Sani Kapar, ahli parlimen Kapar. hari ke hari, minggu ke minggu keluar kenyataan karut demi karut yang tak perlu dikeluarkan sebab semua orang tahu Tun akan lepaskan jawatan. Kalau dia berkuasa untuk melepaskan jawatan. Tapi bila tekanan itu dibuat pada masa itu, maka ramai menteri-menteri ni mula takut. Oh, Anwar nak ambil dah. Sekarang kita nak ikut cakap Tun ke? Atau nak standby untuk jadi menteri kepada Anwar Ibrahim? Itu yang berlaku. Tanya semua menteri. Tanya menteri kapal terbang atau kereta terbang. Tanya Rina Harun. Tanya juga Muhyiddin Yassin. Tanya Guan Eng. Tanya Wan Azizah dan PKR. Tanya Anthony Loke, DAP dan juga Amanah. Semua tak tahu nak buat apa. Jadi bila awak tak tahu nak buat apa, yang keduanya awak bacul dan takut nak perbetulkan dari dalam, macam mana awak nak berfungsi sebagai kerajaan? Dan mulalah selepas itu berlaku Sheraton Move. Jadi siapa yang menyebabkan kejatuhan Pakatan Harapan? Kalau Bersatu nak cakap kerana UMNO ke dengan PAS ke, tidak. Mereka tidak berkuasa untuk menjabat tangan awak kalau awak tak hulurkan tangan. Tidak mungkin. Don't talk nonsense. Ya. Awak sendiri mencari jalan untuk bercantum dengan mereka. Dan bila awak keluar
daripada Pakatan Harapan, maka Perdana Menteri ke-7 hilang majoriti. Hilang majoriti di bawah perlembagaan, tidak ada pilihan lain. Cakaplah politik apapun, politik tidak boleh mengatasi perlembagaan. 1111 kali saya dah cakap. Tak boleh. Pemimpin yang matang, yang bermaruah akan ikut perlembagaan. Mungkin pemimpin lain yang memang kita tahu tak bermaruah, tidak akan ikut perlembagaan. Itu masalah dia orang. So, Tun perlu letak jawatan, dan malangnya bila perkara itu berlaku, maka persefahaman tidak dapat ditunaikan sebab Tun tidak berada dalam keadaan perlembagaan untuk menyerahkan seperti mana yang berlaku dengan kerajaan dahulu. Tun Abdul Razak, Tun Hussein On, Tun Mahathir, Pak Lah Najib tak boleh buat sebab dia dah hilang majoriti. Itu rakyat kena faham. Walau apapun, saya cuba sentuh perkara ini untuk menunjukkan strategi Muhyiddin Yassin, Azmin Ali, Hamzah Zainuddin, Zuraidah untuk lompat adalah strategi politik paling bodoh. Paling bodoh. Pada masa itu nampaklah untuk selamatkan keadaan pada masa itu. Tapi bodoh. Sebab mereka tahu mereka tidak mempunyai kuasa untuk kontrol pengalaman politik licik oleh UMNO terutamanya, kleptokrasi. Sebagai seorang pemimpin, Tan Sri Muhyiddin Yassin yang telah pun hampir setengah kurun menjadi pemimpin politik, salah seorang pemimpin menteri besar yang termuda di Johor, takkanlah tak boleh nak faham strategi itu paling bodoh. Jatuh kerajaan dia sendiri, Pakatan Harapan. Jatuh 3 negeri bersatu pula tu. Kedahnya jatuh, Johor jatuh, dan kemudian Peja Azumu, Jimbalan Presiden konon, jatuh Perak. Itu disebabkan siapa? Sebabkan strategi bodoh politik bersatu. Betul. Tak ada orang lain boleh disalahkan. Ya. Kalau awak pergi pasing belakang kat gol lembek, striker laju potong serang, jangan salahkan striker curi ayam. Sebab awak pasing belakang, tak ada curi ayam bila awak pasing belakang. Gol. Jangan salahkan UMNO, jangan salahkan PAS. Strategi politik bodoh. Kemudian, bila tak boleh kontrol, bila diserahkan pula kepada Ismail Sabri, ditandatangani satu perjanjian persefahaman kononnya. Ya. 17 Ogos 2021. Sehari sebelum angkat sumpah. Ismail Sabri. Kononnya ditandatangani. Dan dikatakan dalam itu, nampak tak? Satu, jawatan Timbalan Perdana Menteri. Bersatu punya. Dua, jawatan-jawatan dalam GLC lain. Tak habis-habis jawatan. Patah balik kepada bulan 8 2021. Apakah keadaan Malaysia pada masa itu? Rakyat tu suffer, sengsara. Baru nak keluar daripada COVID. Dengan jahanamnya ekonomi pada masa COVID, baru nak merangkak, tak cukup makan. Kedua, harga barang melambung. Ketiga, bekalan makanan tak cukup. Keempat, harga ringgit jatuh. Retorikanya kita nak selamatkan rakyat, tapi masih minta jabatan dalam perjanjian yang kemudian terdedah. Sebab Setiausaha Sulit Perdana Menteri pada masa itu dengan hormat mengaku wujudnya perkara itu, yang beliau sendiri membantu Taqiyuddin Hasan PAS untuk siapkan draft. Tapi pokoknya, kalau dah sign pada masa itu, saya masih boleh terima. Sign je, tak minta. Tapi malangnya, kemudian pada awal bulan 7, mula minta. Pada awal bulan 7 tahun ini, 2022, keadaan lebih buruk untuk rakyat. Segala indeks kekayaannya kita jatuh. Segala indeks pelaburannya kita jatuh. Indeks rasuah kita naik. Itu indeks yang naik. Itu indeks yang naik. Right? Pada masa itu awak nak minta kerajaan laksanakan. Dalam satu nafas awak mengatakan awak berjuang untuk kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat apa benda? Bila nak jawatan Timbalan Menteri, minta lagi pula jawatan-jawatan GLC. Jangan tipu rakyat sampai tahap tu. Strategi politik bodoh mengakibatkan pengkhianat dikhianat. Memang patut dikhianat lah. Padan muka. Kesengsaraan yang negara kita lalui sejak 24 Februari 2020 sampai sekarang adalah disebabkan oleh jalan
pintas yang bodoh, strategi politik bodoh oleh Bersatu yang diterajui Tan Sri Muhyiddin Yassin, Azmin Ali, Hamzah Zainuddin, Zuraida Ali dan yang lain yang keluar daripada Pakatan Harapan. Sebab itu berlaku sini. Cakap pilah apa pun. Tipu macam mana sekalipun, spin macam mana sekalipun, ini fakta yang tidak boleh dinafikan oleh walau Tan Sri Muhyiddin Yassin sekalipun. Jangan dikatakan bila Tun letak jawatan saya terpaksa buat. Tun terpaksa letak jawatan sebab awak keluar daripada Pakatan Harapan. Kalau awak tak keluar Pakatan Harapan, Tun tak boleh letak jawatan. So, yang mana dulu? Ayam ke telur? Ini bukan soal ayam atau telur. Ini satu je. Awak keluar, letak jawatan, awak pun buatlah benda kecil awak. So, jangan nak pusing lah. Cukup lah. Sekarang kita kena sebagai rakyat faham macam mana kita nak keluar daripada masalah politik jahanam ini, pengkhianat ini yang tidak murni, tidak berintegriti ini, sampai kita duk suffer dan suffer. Itu yang kita nak cari jalan. So balik kepada Bersatu, memang padan muka. Nombor 2, pengkhianat dikhianati. Nombor 3, masih kecut daripada bulan 1 nak tekan butang, tapi kecut, tak berani tekan butang. Kalau misal kata Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Bersatu tidak kecut, mereka tidak akan keluar daripada Pakatan Harapan. Mereka akan perbetulkan dengan tegas kedudukan falsafah dan semangat perlembagaan kepada parti PKR, parti DAP, parti Bersatu mereka sendiri dan parti Amanah. Mereka akan buat, tapi sebab pengecut mereka jadi jalan pintas. Dan pengecut itu juga tak dapat tekan butang. Dan bila perjanjian itu tidak dibenarkan, pada hari Khamis lalu malam dikatakan macam disentuh oleh saudara Fazli, ada mesyuarat Perikatan Nasional akan diberi peluang terakhir kepada Ismail Sabri untuk ada rundingan, dan kemudian kita akan buat keputusan nak tekan butang atau tidak dalam bahasa mudah. Apa berlaku? 4 orang dipilih: Hamzah Zainuddin, Azmin Ali, Taqiyuddin Hasan daripada PAS, dan tak silap saya Timbalan Presiden Tuan Ibrahim Ibrahim ataupun Ammar, saya tak pasti. Ni Ammar tak silap. Sama ada Timbalan ke naik whatever lah. 4 dipilih, katakan ada mesyuarat pukul 2.30, dan menurut laporan Bersatu sendiri, sama ada betul atau tidak kita tak tahu, tapi memetik laporan Bersatu yang dipetik media, mengatakan oleh Wan Saiful Wan Yan bahawa last minute, saat terakhir, Ismail Sabri telah membatalkan. Sama ada ditangguhkan atau tundakan, itu kita tak tahu, sebab yang dikatakanlah tak batalkan. Dan kemudian mereka mengekspreskan, menzahirkan ketidakpuasan hati. Tak puas hati, tekan butang lah. Apa susah sangat? Kenapa nak sebut tekan butang kalau tak berani nak tekan butang? Ya. Apa masalahnya? Awak yang menyebabkan kehancuran selama ini. Awak tak pernah fikir pasal kesejahteraan rakyat yang suci, yang ikhlas. Nak tunjuk-tunjuk tu adalah. Nak tunjuk-tunjuk memang semua orang nak tunjuk politik ni. Siapa pun boleh buat. Apa yang boleh buat? Tapi secara ikhlas tak pernah buat. Jadi apa masalah ni tekan butang? Teruslah ke PRU. Walaupun Agong akan ada 2 pilihan, PRU ataupun darurat. Tapi sampai sekarang, satu lagi isunya adalah keberanian ke bawah duli yang di-Pertuan Agong untuk memilih jalan yang paling molek, paling sihat, darurat. Yang ke bawah duli yang di-Pertuan Agong tidak nampak jalan untuk melaksanakannya demi kebaikan negara dan rakyat. Tapi itu pilihan ke bawah duli yang di-Pertuan Agong. Tekan je butang. Jangan cakap lagi pasal tekan butang. Kalau tak ditekan, jangan sebut lagi pasal tekan butang. Jangan ugut lagi. Sebab awak tidak mempunyai hak lagi. Nampak tak betapa bodohnya strategi awak pada 22-23 Februari yang mengakibatkan awak dibuang daripada kerajaan pada 16 Ogos, dan sekarang awak dibuang pun daripada dilayan perjanjian awak, dan sekarang sudah pun bulan Ogos tahun 2022. Dan pemegang-pemegang jawatan yang tamat kontrak seperti Wan Saiful di PTPTN merana, sebab itulah tujuan mereka masuk politik pun secara lewat orang-orang ni. Ya, diganti dengan orang lain. Saya percaya ada besar kemungkinan dalam Bersatu ada banyak ketidakpuasan hati dengan ketakutan Muhyiddin untuk tekan butang, sebab mereka tak puas hati dengan apa yang berlaku kepada diri mereka akibat daripada UMNO. Tapi mereka pun berani ke tekan butang dengan orang yang pegang tekan butang. Mereka pun mungkin tak berani dengan Muhyiddin, sebab ketidakberanian adalah suatu ciri utama dalam Bersatu.
So itu sajalah pasal bersatu. Saya nak tambah dengan Piri. Ismail Sabri, saya terkejut. Ya. Perdana Menteri Malaysia yang selalu kita tahu dia agak terikut-ikut rentak. Ya. Ini bukan saya cakap, seluruh Malaysia tahu. Terikut-ikut rentak Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Dia nak buat A, tapi bila Majlis Kerja Tertinggi, dia U-turn. Okey? Sebelum ini kita dengar macam-macam cerita, ROF takkan luluskan perlembagaan UMNO. Akhirnya lulus. Kemudian hari ini saya terbaca lain cerita, nampak lain sikit Ismail Sabri. Dia dengar hura-hura ada satu pihak nak tarik, nak tekan butang. Dengan yakinnya Ismail Sabri kata, ya, dah bersedia untuk menghadapi PRU. Pasal apa nampak Ismail Sabri dah lain macam? Kalau saya boleh jawab dengan tegas tapi secara seluruh. Bila Ismail Sabri sendiri yang lembab, nampak bahawa terdapat orang yang lebih kecut, maka dia nampak lebih berani. Selembab-lembab dia boleh nampak ada orang lebih lembab. Itu sebab dia nampak berani. Baru dia jadi berani. Tapi walau apa sekalipun, bagi saya lah, isu tentang Ismail Sabri nak kata dia ready ke tak ready, itu adalah retorika politik yang saya tidak ingin memberi komen. Semua orang akan kata dia ready, tapi pada hakikatnya Ismail Sabri pun tak tahu dia akan jadi calon atau tidak, disebabkan permasalahan yang dia ada daripada unit kleptokrasi dalam UMNO. Tapi itu masalah dia. Saya cuma percaya bahawa apabila butang ditekan atau tidak oleh Muhyiddin Yassin, dan apabila butang ditekan atau tidak oleh unit kleptokrasi, saya percaya nak tak nak kita kena adakan pilihan raya selewat-lewatnya tahun depan. Tapi saya tak yakin dia akan sampai bulan 5, bulan 6. Tidak. Saya percaya paling lewat sekarang ni adalah bulan 3 tahun depan. Paling awal masih lagi pada bulan 10, bulan 11. Ya. Jadi ini adalah antara perkara yang mungkin direncanakan juga oleh Ismail Sabri. Kalau saya cakap lebih benda ni, saya masuk dalam konsep anggapan, dan saya tak suka cakap beranggapan. Ya. Jadi saya berhenti di situ. Ismail Sabri pun kalau berani, tekanlah butang, atau cabut je lah butang, buat je lah PRU. Kan baru kita tahu siapa yang berani, dan rakyat boleh menunjukkan keberanian mereka pula. Betul. Nanti. Dan di sini rakyat pun kena faham. Cukuplah selama 7 tahun dah merdeka. Awak selalu disajikan dengan retorika parti politik yang awak pada tahun 2018 yakin tiba masanya untuk ubah. Dan awak telah melakukan perubahan. Malangnya perubahan itu tidak dapat direalisasikan. Awak tidak betul bila awak mengatakan kerajaan pada masa itu gagal. Itu tak betul. Sebab kerajaan itu tidak dibenarkan tamat tempoh 5 tahun. Kali pertama dalam sejarah Malaysia. Tidak dibenarkan tamat. Kalau tidak dibenarkan tamat, macam mana kita boleh katakan gagal? Ya, dia tidak berjaya, betul. Tapi bukan dia gagal. Dan ketidakjayaan ni disumbangkan dengan sedihnya oleh orang dalam Pakatan Harapan sendiri. Yang kemudian orang di luar, yakni pembangkang sama ada Barisan Nasionalnya ataupun PASnya, of course, siapa nak tolak bila tangan dihulur? Jangan salahkan mereka. Tapi kalau dah tahu tidak boleh kontrol dengan unit kleptokrasi ataupun yang pegang kuasa dalam UMNO, maka bila awak gabung dengan mereka, itulah dia strategi politik bodoh yang saya sebut. Yang awak tahu mencengkam diri merupakan strategi membunuh diri. Tapi rakyat kena ingat, Pakatan Harapan tidak dibenarkan untuk tamat. Saya di sini bukan nak mengatakan beri sokongan kepada Pakatan Harapan, tidak. Tapi beri sokongan kepada pilihan lain selain daripada mereka yang telah buktikan mereka telah gagal dan juga mereka yang mengakibatkan ketidakjayaan. Iaitu yang gagal, yang merosakkan sistem tadbir urus negara dan menjahanamkan kantung negara dari bulan ke bulan, tahun ke tahun. Tidak lain tidak bukan Barisan Nasional UMNO. Hari ini pun keluar cerita pula pasal bagaimana dahsyatnya teknologi kita membuat kapal-kapal halimunan sampai pihak CIA Amerika
UK pun tak tahu nak tengok di mana kapal kita. Hantar pakar untuk jumpa macam mana nak cipta kapal-kapal ini. Kan? Dengan begitu murahnya 6 bilion ringgit 6 bilion. dapat halimunan. Hari ini pun keluar macam tu. Total cost 9.12 bilion ringgit. 6 bilion dah dibayar. Ya. Jadi itu adalah yang telah gagal, yang akan terus gagal, yang akan terus tipu. Walaupun ada dalam UMNO yang ada baik hati, yang memang jujur, ada, bukan semua. Tapi masalah yang baik ni, mereka pun takut nak buang yang jahat. Sampai bila dia orang buat apa nama ni, EGM, mereka luluskan penangguhan pemilihan untuk tempoh lebih lanjut 6 bulan selepas mana-mana PRU. Itu pun ROS pindah. Dia kata boleh, tapi mesti ada satu pemilihan dalam tempoh penggal PRU. Nampak tak? Itu yang sebenarnya ROS nak tentukan. Mana boleh parti berjalan dengan diktatorial, tidak ada pemilihan untuk 5-6 PRU. Wallahualam. Jadi itu yang dipindah. Orang yang baik dalam UMNO tidak ada keberanian. So macam manakah rakyat nak gadaikan masa depan mereka bagi kepada UMNO dan Barisan Nasional, sedangkan kita tidak tahu bahawa mereka boleh buat perubahan, dan mereka tidak akan buat perubahan. Bila bagi kuasa kepada mereka, maka besar kemungkinan mereka akan salah gunakan kuasa itu untuk menyelamatkan individu-individu yang sudah pun tumbang dan menunggu masa jika mahkamah terakhir membuat keputusan sabitan tentang kes-kes berkenaan. Cara mereka lakukan perkara itu saya telah nyatakan. Kalau memegang kuasa, mereka berhak menasihatkan ke bawah duli Yang di-Pertuan Agong untuk menukar peguam negara dan melantik peguam negara yang rapat dengan polisi jahat mereka. Dan peguam negara baru, sebab dia mempunyai kuasa mutlak untuk memberhentikan, menggugurkan pendakwaan, boleh lakukan perkara itu. Dan maka bebaslah kesemua mereka daripada pertuduhan. Bukan sebab mahkamah bersalah. Mahkamah tidak memainkan peranan langsung. Jangan pula tuding jari mahkamah dikuasai. Mahkamah tidak benarkan dikuasai. Tapi ada sistem pentadbiran perundangan yang membenarkan peguam negara jika dia bersekongkol dengan kerajaan untuk melakukan perkara yang perlu oleh kerajaan. Jadi rakyat nak perkara ini ke? Itu kalau Barisan Nasional UMNO. Kalau Pakatan Harapan, awal sendiri mengatakan Pakatan Harapan kononnya gagal. Saya betulkan mereka tidak berjaya. Tapi mereka yang menyebabkan permasalahan. Tak habis-habis gila kuasa. Dan awak khawatir dengan polisi-polisi falsafah DAP. Awak khawatir, bukan saya. Saya katakan DAP ke, siapa ke, parti komunis pun jika ada di Malaysia, kita boleh kawal melalui perlembagaan kita ada. Kalau awak faham perlembagaan dan perundangannya. Tapi awak tak mau faham. Dan kalau awak faham pun, awak buat-buat tak faham. Jadi adakah awak akan bagi sokongan kepada Pakatan Harapan? Saya rasa awak tak berani gadaikan masa depan awak kan. Jadi awak ada apa? Perikatan Nasional, pengkhianat. Awak nak bagi lagi kuasa kepada pengkhianat, dan kemudian mereka akan khianat balik. So pilihan apa yang awak ada? Saya rasa kita sampailah kepada topik yang awak tunggu-tunggu ni. Tapi sebelum pergi kepada topik tu, saya nak tanya satu benda. Oh, saya nak tanya satu benda. nak tanya penonton kan tanya saya? Dua-dua. Okey. Hari ni saya jadi panel pula. Okey, saya nak pusing sikit. Okey. Saya nak tanya saudara Fazli. Katakanlah Tan Sri Muhyiddin Yassin satu datang kepada mana-mana pihak lah. Sama ada dia pergi kepada Barisan Nasional, atau dia pergi ke Pakatan Harapan, ataupun dia pergi kepada gerakan Tanah Air itu, mengatakan kami dah bertaubat. Kami yang bodoh. Kami telah menjahanamkan negara. Kuasa di tangan kami gadaikan. Adakah awak rasa, awak percaya, awak boleh beri kepercayaan kepada pengkhianat ini lagi? Jawapan saya? Ya, silakan. Saya pula hari ni moderator. Awak ada 3 minit untuk menjawab. 110% say no. Bukan kerana dia taubat. Taubat itu satu bab. Bukan kerana dia mengaku dia tu bodoh. Itu pun satu bab. Tetapi pengkhianatan yang beliau lakukan bagi saya terlampau keji, Haji. Sebab belum pernah berlaku dalam sejarah Malaysia
pengkhianatan mandat rakyat. Muhyiddin Yassin menjadi bapa pengkhianat mandat rakyat yang pertama di Malaysia. Jangan cakap politik. Engkau nak bertaubat pergi jumpa Tun, sembah kaki Tun ke, itu soal lain, itu cerita lain. Ceritanya, rakyat Malaysia saya yakin di luar sana tidak ada sesiapa pun yang boleh memaafkan. Kerana apa? Suka atau tidak, mandat rakyat majoriti, tak kira lah lebih sikit ke, lebih 2-3 kerusi ke, selepas 9 Mei, 10 Mei itu, 113 tak silap saya, ketika itu 114, sebelum GPS masuk, apa semua masuk, menang, tetap menang. Majoriti rakyat dah beri mandat. Baik. Itu Sono juga jadi moderator ni. Sono. Kita teruskan. Kita teruskan. Balik pula saya jadi moderator balik. Okey Haji. Haji dah kupas tentang refresh balik. Ya. Tentang bersatu yang tak ada kudrat untuk menekan butang. Hanya tahu bermain sentimen politik, ugut dan ugut. Ya. Okey, kita letak tepi tentang bersatu. Apa nama? Gerakan Tanah Air. Satu Malaysia bergegar. Ya. Apabila Tun Dr. Mahathir bin Mohamad mengumumkan secara rasmi satu gerakan, satu gabungan yang lebih baik, yang lebih elok, yang gabungan kan panggil tu? Gagasan, ya. Satu gagasan yang lebih sesuai diberi nama Gerakan Tanah Air. Ya. Antaranya ada pejuang, adanya berjasa, adanya iman dan adanya putra. Baik. Selepas pengumuman rasmi itu, pelbagai reaksi, kebanyakan saya tengok negatif lah. Ya. Saya baca satu persatu daripada penganalisis politik punya kenyataan, pandangan, dan juga ahli-ahli politik keparat yang ada. Ya. Why saya kata keparat? Terutama sekali yang cepat melatah seperti ayam berak kapok, semestinya adalah Anwar Ibrahim. Beliau terus menolak gagasan ini dengan mengatakan kalau nak tolong orang Melayu, Tun boleh tolong ketika menjadi Perdana Menteri 22 bulan. Ya. Apa pandangan Haji? Baik, sebelum saya pergi kepada isu Anwar Ibrahim secara khususnya dan mana-mana komen lain, saya nak rakyat pun patah balik sedikit. Tak sejauh kepada apa nama ni 2020 dan sebelumnya. Sedikit saja. Di mana bila rakyat sudah tahu betapa kotornya politik negara, betapa tidak boleh dipercayainya integriti dan apa namanya kata-kata janji-janji para pemimpin yang ada sekarang, rakyat sudah benci politik. Rakyat sudah benci parti politik. Kan? Betul. Tapi apabila mereka pergi ke peti undi, mereka masih tidak boleh nampak, tidak mahu nampak pilihan lain. Mereka masih nak parti. Masih nak beri harapan ataupun beri undi dengan penuh harapan dan khayalan. Bak kata mimpi yang di siang hari yang palsu. Sebab siang hari tak tidur. So palsulah mimpi itu. Tapi masih mereka nak parti. Mereka masih tak berani nak cuba benda baru yang tak berparti, yakni calon-calon berwibawa. Kita dah tengok di Melaka, yang keluar mengundi pun turun. Kemudian di Johor lagi turun. Right. Jadi yang penting di sini, usaha yang negarawan Tun Dr. Mahathir buat sini adalah untuk memberi satu platform kepada kebanyakan rakyat yang sudah tak percaya dengan parti-parti lama yang khianat, yang menipu rakyat, tapi masih perlukan parti. Dia beri suatu ruang. Parti-parti walaupun baru, pejuang, ada yang lama tapi kecil dan tidak berfungsi secara tinggi sebelum ini, walaupun ada tokoh-tokoh tertentu, digabungkan sekali dan dibuka ruang kepada pihak-pihak NGO, pihak-pihak luar. NGO ni Saudara Fadli dan para penonton, biasanya ditubuhkan untuk isu-isu tertentu. Contohnya, kita ada pembela. Pembela dia suka gerakkan apa nama ni, jagaan atau penyeliaan berkaitan dengan masyarakat Islam Melayu, berpandukan kepada perlembagaan. Dan bila kita ada macam contoh NGO apa nama ni, rasuah busters, konsepnya adalah untuk memanteras rasuah, dan NGO lain.
Kalau kita kata bersih contohnya, dia adalah untuk satu sistem pilihan raya yang lebih adil. Jadi setiap NGO biasanya mempunyai falsafah ataupun ciri-ciri yang tertentu saja. Baik. Jadi diberi peluang di sini, walaupun awak mungkin ada satu atau dua isu yang awak nak ketengahkan, cara terbaik adalah melibatkan diri melalui landasan politik pilihan raya. Ini kali pertama dalam sejarah Malaysia di mana parti politik berbesar hati menjemput NGO dan juga individu-individu di luar yang berwibawa, yang percaya mungkin dia boleh memberi peranan dalam sistem pilihan raya dan tadbir urus negara untuk bergabung dengan satu gagasan politik NGO individu untuk diberi satu acuan, satu platform kepada rakyat untuk dipilih, supaya rakyat tidak mengatakan dan tidak berhak mengatakan kami tidak ada pilihan. Awak nak orang lain daripada parti politik? Ada. NGO-nya, ada individunya. Tapi awak masih nak orang yang tunjukkan landasan parti? Ada. Ada pejuangnya, ada puteranya, ada berjasanya, ada imannya. So, apakah komplain rakyat? Rakyat tidak ada komplain. Sebab awak tidak perlu pilih parti perompak. Awak tidak perlu pilih parti penunggang agama. Awak tidak perlu pilih parti pengkhianat. Apa lagi masalah yang rakyat ada? Dan awak tidak ada apa-apa untuk rugi. You cannot get worse than this. Tidak ada lagi teruk dengan keadaan sekarang. Tapi kalau rakyat masih nak memilih, sama ada Barisan Nasional yang diterajui UMNO, Perikatan Nasional yang diterajui oleh Bersatu atau PAS, Pakatan Harapan yang diterajui oleh PKR dan DAP, yang awak kata semua ni tak boleh percaya, maka pilihlah satu landasan yang boleh awak percaya untuk diberi peluang. Takkan itu pun tak faham. Itu nombor satu. Sebab kalau rakyat sendiri tak berani berubah, macam mana rakyat berhak nak minta pihak politik berubah? Macam mana rakyat berhak nak minta sistem tadbir urus negara berubah? Awaklah kena ubah dulu. Kita yang kena ubah dulu secara individu. Kita kena ubah daripada untuk keluar daripada keselesaan kita. Oh, kita selesa dengan sistem politik. Dulu UMNO baik. Kita selesa dengan sistem politik. Dulu Bersatu janji baik. Kita selesa dengan PKR sebab dia nak jadi Perdana Menteri tepi sahaja. Kan? Kita selesa dengan konsep itu. Tak boleh kita ikut keselesaan kita. Kalau kita tahu dari pilihan raya ke pilihan raya, kita ditipu, dikhianati dan dirompak oleh mereka-mereka ini. Ambil jalan ini. Dan kalau jalan ini tidak memberi penyelesaian, maka awak ada hak untuk membuang ke semua mereka dalam sekelip mata. Apa masalah awak? Ya? Mereka juga akan menjanjikan pelbagai perubahan perundangan yang perlu, yang boleh dibuat, yang boleh dizahirkan. Kita masih belum tengok penyelesaian Akta Anti Lompat Parti yang sebenarnya ada masalah yang ditimbulkan daripada apa yang telah pun luluskan di Dewan Rakyat tempoh hari. Ya, belum menjadi undang-undang lagi Dewan Negara dan Agong. Tapi yang telah diluluskan pun ada persoalannya. Adakah rakyat tahu bahawa kalau ahli Dewan Rakyat tidak mengikut arahan partinya di Dewan Rakyat, dia boleh dibuang kerusinya? Betul. Itu bermaksud parti lebih berkuasa ke atas ahli Dewan Rakyat daripada rakyat yang memilihnya. Yang keduanya, belum ada dalam perlembagaan mana-mana parti tentang klausa yang meletakkan apakah tanggungjawab ahli Dewan Rakyat partinya untuk mengikut arahan macam mana. So, walaupun akta mungkin dah ada, perlembagaan belum dipindah. Ambil UMNO contohnya. Bukankah Ahmad bin Maslah mengatakan mereka akan mengambil nasihat perundangan? Di situ Ahmad bin Maslah memang betul 3.85, cekap dan pandai. Sebab mungkin kena pindah perlembagaan UMNO. Barulah bahagian akta anti pindaan perlembagaan anti lompat parti itu boleh berfungsi. Kalau tidak, PRU 15 nanti pun bila ada
wakil rakyat mana-mana parti tidak mengikut arahan, barulah awak akan nampak speaker tidak boleh buat apa untuk kosongkan kerusi. Sebab belum ada dalam parti mereka masing-masing keperluan perkara itu. Kalau keluar parti itu lain, tak perlu dalam perlembagaan. Tapi arahan yang perlu dipatuhi oleh wakil rakyat daripada partinya. Tidak ada buka perlembagaan mana pun. Saya tahulah antara parti, dua parti ada saya, bukan dua parti lah, satu parti saya ada gubal undang-undang dia, dan satu lagi gagasan saya tengok perlembagaan. Tidak ada perkara itu sebab pada masa itu tidak perlu. Tidak ada undang-undang anti lompat parti. Sekarang ada. So selagi perkara itu tidak dimasukkan, rakyat mungkin terkejut bila perkara itu berlaku lepas Piala 15. Kenapa tak boleh buang pula? Ini saya jawab dulu sebelum berlaku. Inilah keistimewaan insya-Allah yang ada dengan pihak-pihak di Gerakan Tanah Air. Okey, luar daripada fikiran biasa. Belum lagi cakap pasal undang-undang dana parti. Belum lagi cakap pasal hak pengundi untuk tarik barik undi. Ini perkara yang boleh dibuat melalui landasan-landasan NGO yang bergagasan dengan 4 parti ini. Takkan tak nak try. Dan saya nampak ini jalan yang Tun umumkan adalah satu peluang untuk menggabungkan idea bebas dengan idea parti, tetapi dengan parti-parti yang bersih, dengan parti-parti yang jujur dan ikhlas. Walaupun kecil. Kecil atau besar tak penting kuantitinya. Yang penting adalah kualitinya. Dan di sini saya mengambil peluang, jika saya diizinkan, untuk memaklumkan kepada parti-parti kecil, terlebih lagi kepada parti pejuang yang baru ni. Kalau kita berjuang, kita buanglah fikiran peribadi kita. Kita buanglah kepentingan peribadi kita. Kita mesti berjuang untuk rakyat. Jadi walaupun misal kata dulu pejuang mungkin nakkan 120 kerusi dan sekarang ni 40 kerusi yang mungkin dijamin untuk pejuang, jangan duk fikir kerusi. Kita sokong siapa pun calon. Kita pergi ke arah kebaikan negara. Anda masih muda lagi, wahai ramai daripada ahli dan pemimpin baru. Pejuang masih muda. Banyak lagi yang anda boleh pelajari daripada mereka yang lama. Yang mungkin sebelum ini anda suka tolak keluar. Walau apa sekalipun ini cuma nasihat ikhlas. Tidak ada kepentingan memberi nasihat. Pada masa yang sama, pejuang masih mempunyai seorang pemimpin yang dihormati satu dunia. Bukan dihormati di Malaysia sahaja. Apa yang pejuang ada untuk rugi? Apa yang GTA ada untuk dirugi? Apa dia? Tidak ada. Apa yang rakyat ada untuk rugi? Untuk percayainya. Ya. Balik kepada isu yang saudara Fazli sentuh. Itu Anwar Ibrahim. Tak jawab lagi tu. Belum dapat jawab. Bukan tak jawab. Okey, saya nak ambil dulu ni. Ya. Zarazia punya ayat ni pun boleh tahan kami garang hari ni. Ini pun lawyer juga ni. Oh ya. Zarazia kata, saya tak mau sebut lah GT tu. GT di depan tu saya tak mau sebut lah. Baik. Okey, lupa bila dia menghina. Dia maksudkan gay tua. Gay ni maksudnya happy tau dalam bahasa Inggeris. Oh ya. Ada pelbagai maksud. Happy yang tua. Jangan salah tafsir. Oh, okey. Zarazia saya sebut lah. Gay tua lupa bila dia menghina kepimpinan Tun M ketika Tun menjadi Perdana Menteri 7. Antara menteri kabinet yang berada dalam kepimpinan Tun M ketika itu ialah bininya sendiri, Kak Wan. Siap Kak Wan tu jadi TPM. Bila dia kata Tun M tak tolong orang Melayu masa 22 bulan, Tun M jadi PM7, bermakna bini dia Kak Wan pun tak tolong orang Melayu lah. Dia hina pentadbiran Tun masa PM7. Secara tak langsung dia hina bini dia sendiri. Pusing-pusing hina diri sendiri. Itu pandangan Zarazia. Saya nak Haji jawab. Anwar Ibrahim mendakwa 22 bulan ketika Tun menjadi Perdana Menteri ke-7, Tun tak tolong orang Melayu. Apa pandangan Haji? Sebelum saya nak jawab, saya nak buat satu pembetulan sedikit. Okey. Memang laporan media banyak mencakap tentang Anwar Ibrahim menyentuh 22 bulan. Tapi kalau awak dengar balik rakaman video tersebut, melainkan kalau telinga saya ni dah memang pekak, ataupun dah silap, songsang, dia ada sebut 22 tahun dan 22 bulan. Yang dengar 22 bulan. So dia ada, saya percaya, sebut 22 tahun. Tapi media tak laporkan. Ini pembetulan pertama. Tapi saya nak jawab dua-dua. Sama ada 22 tahun pun saya akan jawab, 22 bulan pun saya akan jawab. Dan yang kedua, saya tidak ada masalah dengan kenyataan Zarazia tadi, kecuali bahawa
GT atau gay tua yang disebut bermaksud orang tua yang happy, ya, jovial. Dalam bahasa Inggeris, gay means I'm very gay today. I'm very happy today. I'm very joyful today. Jadi jangan maksudkan perkara yang tak elok. Tak elok. Okey, baik. Betul tak Cik Zarazia? Baik, teruskan dengan jawapannya. Sebenarnya kan saya tidak ingin mendalami isu Wan Azizah. Betul apa Zarazia cakap. Dari sudut itu pun betul. Tapi yang saya lebih pentingkan adalah kalau kita ambil yang 22 tahun dulu. Saya tinggalkan 22 tahun dulu. Kita ambil 22 bulan dulu. Kalau dalam tempoh 22 bulan, macam mana kita bincang di peringkat awal tadi. Jangan lupa ya, boleh baca 1867, 1871, 1875. Saya telah nyatakan antara dua masalah utama kejatuhan Pakatan Harapan adalah tekanan-tekanan yang diberikan untuk perubahan pemimpin dan pimpinan. Kalau tidak kerana orang-orang di keliling Anwar Ibrahim, tak semestinya Anwar Ibrahim, orang-orang keliling Anwar Ibrahim yang nak sangat Tun letak jawatan bagi kepada Anwar, mungkin berjaya dia ubah nasib. Jadi siapakah sebenarnya yang menyebabkan Tun tak berjaya menyelamatkan atau membawa naik maruah atau martabat orang-orang Melayu yang telah tergelincir sekian lama? Bukankah kesaan dan tekanan nak pindahkan kuasa kepada Anwar Ibrahim yang tidak boleh memfokuskan, tidak membenarkan menteri-menteri fokus kepada orang-orang miskin luar bandar, dan orang-orang miskin luar bandar majoritinya, hampir 90%-nya, kalau tidak lebih daripada itu adalah orang Islam, orang Melayu. So itu jawapan dia. Bukan soal tidak langsung Wan Azizah pun tak berjaya, itu cerita lain. Anwar yang menyebabkan permintaan untuk dapatkan kuasa kepada Anwar, yang menyebabkan kerajaan tidak dapat fokus, yang menyebabkan Muhyiddin buat benda jahat, khianat, yang menjadi strategi politik bodoh yang menjatuhkan kerajaan. So siapa yang menyumbangkan kepada ketidakjayaan pembaharuan kedudukan orang Melayu zaman 22 bulan? Bagi saya, yang menyumbang secara berat adalah permintaan berterusan tekanan perubahan kuasa kepada Anwar Ibrahim. Itu jawapan kepada Anwar Ibrahim dan orang-orang yang menyokongnya. Saya tak habis lagi 22 tahun. Yang 22 tahun memang betul tu menjadi Perdana Menteri. Memang betul ada dasar-dasar yang dibuat, Malaysian Cooperatives dan sebagainya. Memang DEB dibuat dalam Tun Razak diteruskan. Tetapi malangnya orang-orang di keliling Tun pada masa itu pun mengambil kesempatan untuk mengkayakan mereka daripada melaksanakan dengan jujur dan ikhlas untuk orang-orang Melayu yang miskin. Itu sebab narration, penjelasan yang dibuat oleh negarawan Tun adalah parti pejuangnya dan gerakan tanah airnya bukannya untuk menindas orang bukan Islam, bukan Melayu. Ianya adalah untuk memartabatkan semula sedikit sebanyak kuasa ekonomi yang sepatutnya berada di tangan orang Melayu ke tahap yang boleh dibanggakan, yang tidak dijayakan kerana didalangi, dikhianati oleh para pemimpin Melayu daripada parti-parti berkenaan pada masa itu. Ya, kalau nak dikatakan itu adalah kegagalan Tun, awak boleh cakap itu kegagalan Tun. Tapi pada hakikatnya, kegagalan itu adalah disumbangkan oleh ketidakjujuran, ketidakikhlasan, pengkhianatan, fikir diri sendiri oleh kesemua mereka yang berada dalam jemaah menteri dan penjawat-penjawat awam yang menguasai kerajaan pada masa itu sampai sekarang. Maksudnya kejap. Maksudnya okay. Sebelum Saudara Fadli rumuskan maksudnya. Tun membuat polisi yang betul. Tun berhasrat untuk melaksanakan apa yang boleh untuk naikkan orang Melayu. Tapi bila dilaksanakan, ada je benda yang digendalakan. Ada je kroni ataupun pihak-pihak kroni, menteri-menteri tertentu mengambil peluang. Ada juga pihak-pihak tertentu tidak menyampaikan kepada orang-orang miskin. Saya bagi contoh. Saya anak MARA dulu. Walaupun saya tidak mendapat beasiswa atau pinjaman MARA kerana mereka tak faham polisi sebenar, saya tiada isu berkaitan perkara itu. Dengan izin Allah, saya berjaya untuk teruskan dengan pelajaran. Tapi ramai juga anak-anak pemimpin
duta, anak orang kaya yang pohon menggunakan kontak mereka dapat masuk MRSM. Setiap kerusi MRSM tu, satu anak nelayan, satu anak petani, satu anak penuri getah tak dapat masuk. Dan percayalah, saya sendiri tengok 5 tahun saya berada di sana, ramai anak-anak miskin beroleh pelajaran dengan penuh senang, dengan makan 6 kali sehari yang tidak mungkin kita dapat di rumah kita sendiri, tapi dicuri, dicanati oleh anak-anak orang kaya kerusi-kerusi tersebut. Itu baru saya cakap marah. Yang saya tengok dengan mata saya sendiri. Saya belum cakap tentang projek-projek ataupun program-program untuk syarikat-syarikat Bumi Putera yang ambil dengan memaksa penjawat-penjawat awam untuk luluskan, kemudian dijual Alibaba tahun 80-an, tahun 90-an pada masa itu tanpa pengetahuan pucuk pimpinan tertinggi, dan bila diketahui macam-macam syarat tu letakkan lagi, tapi masih mereka cari jalan salah. Adakah itu dinamakan kegagalan? Yalah. Waktu itu yang ada dalam kabinet tu Anwar Ibrahim juga kan, Haji? Ada tempoh masa Anwar Ibrahim ada tempoh masa sehinggalah bila dia nak buat gerakan untuk menjadi Perdana Menteri dan menyebabkan dia terjatuh pada 1998. Itu cerita lain. Tapi memang dia ada. Najib Razak pun ada. Dan berapa banyakkah Najib Razak telah gondol daripada zaman dia menjadi Menteri Pertahanan sekalipun. Cuba tengok balik. Menteri Pelajaran akan keluar, betul keluar, tapi ada penjawat awam tersebut dah meninggal dunia. Memang polisi buat, ditekankan, tapi tun satu orang. Keliling dia buat kerja tak? Keliling tu suci tak? Jujur tak? Ikhlas tak? Namun alhamdulillah dalam 22 tahun kita dapat lihat beberapa kejayaan. Dan bila saya cakap benda ni, saya bukan taksub kepada Tun. Saya tengok kepada fakta. Ada benda kesilapan yang Tun buat dan Tun akui. Tapi bukan kegagalan. Dan Melayu Islam yang mundur telah maju di zaman Tun. Ada yang menjadi kontraktor-kontraktor, ada yang menjadi pembekal-pembekal proton, ada yang terlibat dalam construction KLIA Airport. Seorang rakan saya yang sama-sama bersusah payah di MRSM, abangnya berjaya perolehi dengan merit dan buat KLIA Airport. Ya, ramai yang telah berjaya, telah naik. Tapi ramai yang naik ni, ada juga yang masih takut buat benda yang betul. Masih tidak hendak buat untuk orang-orang yang lebih miskin. Bila dapat, mereka pegang untuk diri mereka. Dan masih lagi bila Pakatan Harapan menjadi kerajaan, mereka datang balik untuk gondol hak mereka. Kejujuran ini perlu ada kepada setiap insan di Malaysia. Melayu Islam atau bukan Melayu, bukan Islam sekalipun. Kita semua kena jujur, patriotik kepada negara. Patriotik bermaksud kita buat sesuatu tu sebagai fardu kifayah untuk kita di akhirat nanti, untuk negara di dunia ini. Takkan setiap projek awak nak ambil. Takkan Tun nak pantau setiap benda. Betul. Daripada pokok, daun, jalan raya. Kalau macam tu, tak payahlah jemaah menteri. Betul. Buat menteri. Bila tak ada jemaah menteri, dikatakan diktator. Bila ada jemaah menteri, dikatakan Firaun. Tapi sebagai pemimpin, mana-mana pemimpin, bukan Tun saja, mereka tidak boleh memuaskan hati semua orang. Sebab ramai yang ada ni pendengki. Bukan mereka kritik tu secara jujur. Mereka kritik dengan dengki. Sebab mereka tak dapat apa yang orang lain secara jahat perolehi melalui penjawat awam yang jahat yang lain. Mereka tak dapat. Jadi dia komplain. Balik kepada level integriti rakyat tu sendiri. Saya bukan nak justifikasikan Tun. Ya, ada kesilapan dia buat, ada projek yang tak berjaya. Tun adalah orang pertama, tak perlu cakap pun, dia akan mengaku. Tapi sebab itulah, bagi saya, sebab perasaan Tun yang rasa bersalah kerana program-program dan projek-projek dan wawasan dia digagalkan oleh orang-orang yang dia pilih sendiri, menyebabkan Tun nak cari jalan ini. Gerakan tanah air untuk cuba menaikkan martabat yang sepatutnya dinaikkan.
Takkanlah yang mengatakan Melayu Islam ni tak nampak. Takkanlah yang mamak kena bagi tahu. Kan? Lepas itu dikatakan mamak bukan Melayu perlembagaan. Pergilah baca perlembagaan. Ya, baca perlembagaan. Iqra, Islam kata Iqra 3 kali ayat pertama yang turun. Bacalah. Ya. Walau apa sekalipun, isu kegagalan ni kalau ditanya kepada musuh-musuh yang tidak ikhlas akan menggunakan perkataan kegagalan. Kalau tanya dengan objektif, bukan saja kita di sini, tanya penganalisa ekonomi di luar, mereka akan memetik keputusan-keputusan dibuat pada zaman pemerintahan kerajaan Tun untuk menunjukkan banyak perkara yang di luar kotak, yang negara yang konon yang matang tidak ada dapat dibuat. Kita buat Dawn Raid kalahkan penjajah kita. Kita buat Buy British Last kalahkan penjajah kita. Kita pandang ke timur kerana ada nilai-nilai moral yang malangnya sampai sekarang orang Melayu pun tak dapat lihat nilai moral tu sendiri. Tak dapat petik apa yang diusahakan tu. Di siapa yang gagal? Bukannya Tun. Gagal adalah masyarakat Malaysia yang tak dapat petik yang baik. Sebab apa kita ni tak mau tengok yang baik. Terlampau taksub dengan kononnya kita paling baik. Orang lain je salah. Benda ni kena ubah. Ini peluangnya. Gerakan, bagi saya lah, gerakan tanah air ni adalah satu gerakan yang mencetus kejutan kepada parti-parti biasa. Sebab itulah bagi saya berpendapat Anwar Ibrahim dan yang lain perlu buat kenyataan seperti itu. Sebab mereka tak nampak ada orang yang mungkin berani buat suatu perkara yang lain daripada parti biasa, yakni satu gagasan, satu gerakan dengan NGO untuk bertempur sebanyak 120 kerusi atau jumlah tertentu di PRU nanti. Dan besar kemungkinan mereka tahu pengundi-pengundi mereka sendiri pun dah tak percaya dengan diorang, mungkin akan beralih ke sini. Jangan kita lupa PRU 14 masa kita berjuang, saya dah siap sedia untuk ditangkap pada hari malam selepas keputusan pilihan raya jika kita tidak menang. Dan saya ingat pada masa itu Najib akan melakukan fraud. Ada laporan polis dibuat kepada saya terhadap saya pada 5 hari bulan Mei, 4 hari sebelum pilihan raya. Saya telah maklumkan kepada polis, bagilah habis pilihan raya dulu, nanti saya bagilah kenyataan kan. Masa itu saya dekat Langkawi, Pulau Pinang. So, pokoknya di sini kita ingat kita tak mungkin menang. Penganalisa yang awak sentuh tadi betul, Saudara Fadli, tepat. Mereka juga menganggap adalah hancur mana-mana Pakatan Harapan untuk bersandarkan kepada seorang negarawan yang pada masa itu sudah pun berumur 93 tahun pada masa itu. Tapi akhirnya apa berjadi? Mereka terpaksa keluarkan kasut, letak sos cili dan kunyah. Betul. Yang mereka tak lakukan pun sampai sekarang. Dan mereka buat lagi, Haji. Jadi di sini pengecut-pengecut dan yang memanggil diri mereka sebagai analisa politik kononnya yang tak berani fikir di luar kotak, memang akan buat kenyataan seperti itu. Memang akan buat kenyataan seperti itu. Sebab mereka tak boleh nampak. Kalau mereka boleh nampak, mereka tidak akan masih terima parti-parti yang merompak, yang mengkhianat dan yang menunggang agama. Satu lagi saya nak sentuh, mungkin ini boleh digunakan oleh pihak pejuang ni. Masa kita berada di Sungai Petani, ucap Tama Tun pengenalan tentang pejuang, salah satu pembukaan minda kepada semua yang dengar. Di mana pejuang walaupun dikatakan satu parti Melayu, perlembagaan, saya kena sentuh perkara 1602. Tapi ianya bukan parti rasis, bukan parti perkauman. Ianya bukan ditubuhkan untuk menindas orang-orang bukan Melayu, bukan Islam. Kerana bukan salah orang Melayu, orang bukan Melayu, orang bukan Islam akibat daripada kedudukan ekonomi orang Melayu sekarang ini. Yang salah adalah parti-parti yang mengatakan mereka adalah parti-parti Melayu Islam, iaitu Parti UMNO. Mereka yang bersalah. Mereka bukan lagi mengamalkan adab Melayu, iaitu tidak mencuri. Bukannya hukum Islam tak boleh mencuri. Parti PAS, mereka tak mengamalkan adab Melayu, iaitu mempergunakan menunggang agama, dan hukum syarak tak membenarkan memfitnah agama.
Saya bukan ulama, saya tidak akan mendalami perkara itu. Ramai orang kampung, Tok Imam, Tok Surau, semua boleh tahu perkara itu. Tak perlu kita cakap. Dan bersatu. Bukan adab orang Melayu untuk mengkhianat. Bukan hukum dalam Islam untuk membolehkan kita mengkhianat. So, adakah tiga-tiga parti ini berhak mengatakan mereka parti Melayu? Kalau mereka tak berhak, maka Pejuang adalah parti asal Melayu. Baru perlu sebab yang lain semua dah habis, dah hapus. Dah lingkup. Dah tidak ada sebenarnya. Walaupun zahir PWTC, tapi itu cuma halimunan sebenarnya. Tidak ada UMNO yang betul, yang memperjuangkan hak Melayu, hak Islam. Tidak ada parti PAS, Tuan Guru Nik Aziz contohnya. Tidak ada. Dan tidak ada bersatu. Sebab bersatu memang tidak wujud pun tanpa pengerusinya pada masa itu. Jadi, mana dia parti Melayu? I want to ask a straightforward question. Kalau dikatakan Pejuang adalah parti Melayu yang paling baru, yang keempat, kelima, ke-87, mana dia parti Melayu yang pertama, kedua, ketiga? Saya tidak nampak. Itu bukannya parti Melayu. UMNO, PAS, Bersatu sudah hilang daripada peta Malaysia sebagai parti-parti Melayu Islam. Dan Parti Pejuang bukannya parti ketuanan Melayu. Mereka tidak memperjuangkan hak diskriminasi Melayu semata-mata kerana mereka ada tuan tanah. Tidak. Mereka cuma nak peluang untuk minta kerajaan laksanakan tanggungjawab kerajaan di bawah perlembagaan, iaitu pembahagian equity yang saksama. Saksama maksud dia seadilnya. Itu apa yang telah dibawa di bawah dasar ekonomi baru ke lebih kurang 20% lebih, yang kini telah jatuh kepada paras 17. Di bawah 20%, ada yang mengatakan 17%, ada yang mengatakan kurang daripada itu. Perlu dinaikkan semula. Dan boleh dinaikkan cuma oleh sebuah parti yang memperjuangkan hak golongan tertentu yang dijamin di bawah perlembagaan. Sebagai orang Islam, kita tidak boleh menindas orang. Kita pun tahu tak mungkin Pejuang buat polisi yang menindas orang, sebab Islam adalah ciri definisi Melayu. So kita tidak boleh berlawan dengan Islam. So kita nak saksamakan hak orang yang tertindas. Melayu Islam yang berada di luar bandar, majoritinya adalah orang-orang Islam Melayu. Tetapi pada masa yang sama, orang-orang miskin luar bandar yang bukan Melayu dan Islam pun wajib dibantu untuk dikeluarkan daripada situ. Saya percaya perkara ini semua orang boleh nampak. Dan orang bukan Melayu, bukan Islam, tidak ada tujuan untuk mencurigai Parti Pejuang ataupun gerakan tanah air. Tidak ada. Nobody is going to take the right of the non-Muslims or non-Malays. The equity, the rightful equity of the Muslims and the Malays must be brought at a level which is respectable under the Constitution. That's all. Rather than leaving the culprits, the thieves, the bandits, the traitors to take away the loot belonging to all the people of Malaysia, sama ada yang Melayu maupun yang tidak Melayu, maupun yang mamak sekalipun. Itu saja kot jawapan saya. Hai, bila marah tu cakap orang putih. Apa Dan ini untuk penonton-penonton saudara Fadli yang memang lebih peka, lebih jelas dalam bahasa Inggeris. That's all. Tapi saya setujulah. Mentang-mentang hari ni pun pakai jersey baju England hari ni. Okey Haji. Haji dah kupas tentang Anwar Ibrahim. Maksudnya Haji tak setujulah dengan apa yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim. Haji dah kupas tentang Bersatu begitu panjang lebar. Haji juga telah bagi sedikit pencerahan tentang gerakan tanah air yang Haji sokong. Of course. Sebab itu adalah satu jalan yang terbaik. Wadah terbaru. Wadah bukan soal terbaru je. Wadah terbaik yang paling logik boleh dipilih. Okey, dengar tu. Itulah tun Dr. Mahathir. Kita kadang-kadang nak tengok yang terbaru. Terbaru kadang-kadang salah. Yang penting yang terbaru tu mestilah yang terbaik. Yang boleh membantu. Dan saya percaya gerakan tanah air adalah suatu yang terbaru dan yang terbaik demi masa depan negara. Tun Dr. Mahathir sentiasa memikir di luar kotak. Seperti mana Tuan Haji ada sentuh tadi, pemikiran di luar kotak. Apa yang dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir untuk menghidangkan kepada rakyat, menghidangkan sesuatu yang tidak pernah difikir
oleh pemimpin-pemimpin yang merasakan diri mereka hebat, tapi hanya hebat di dalam jago kampung, di dalam negara sendiri. Tun Dr. Mahathir kepada Anwar Ibrahim. Saya nak bagi pesanan sikit pada Anwar Ibrahim. Selain baca Hanif Katri punya penulisan pada November 2019. Oi, maksudnya sebelum kerajaan jatuh, Hanif Katri dah tulis. Jadi bacalah pada Anwar Ibrahim. Jangan membuat... Saya ulangi sirinya. Silakan. Nombor 1867, nombor 1871 bahagian kedua dan 1875 bahagian ketiga. Semua tu kena baca baru faham. Ambil sedikit-sedikit nanti jadi spin pula. Betul. Buat Anwar Ibrahim, janganlah takut. Janganlah gentar. Betul, anda telah memimpin. Hebat-hebatnya anda sebagai bapa reformasi, memimpin barisan alternatif ke laut, memimpin Pakatan Rakyat juga ke laut. Tapi anda jangan takut dan gentar dengan gerakan tanah air yang diilham dan dicetuskan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Begitu juga kepada penganalisis politik yang kebanyakannya profesor-profesor dari Universiti Kebangsaan, dari Universiti Melaya, dari universiti-universiti milik kerajaan ini. Janganlah cepat anda melenting melatah untuk memberi pandangan anda. Kononnya melalui analisa anda, gerakan ini hanyalah picisan. Sebenarnya kalau bolehlah, saya yakin ramai penganalisa, cendekiawan, profesor, ramai yang sudah hilang keyakinan dengan sistem politik sekarang ini. Saya menjemput mereka lah, daripada nak merendah-rendahkan gerakan baru yang terbaik. Mungkin anda wajar pilih untuk mengundi calon-calon daripada GTA nanti. Itu akan memberi kredit kepada awak sebab awak berani untuk berubah arah bagi tujuan terbaik negara. Jangan bila dah berubah arah rakyat nanti baru awak kesal kerana awak dikatakan sebagai cendekiawan, penganalisa yang salah pula. Betul Haji, saya amat setuju. Saya pun nak nasihat juga pada penganalisis politik ini semua. Asalkan Tun, saya tak tahulah sama ada mereka ikhlas ataupun tidak. Saya masih lagi segar dalam ingatan daripada kenyataan oleh profesor ini juga yang membuat kenyataan ketika kempen pilihan raya dalam bual bicara, tak silap saya, di stesen televisyen, mengatakan Najib dan UMNO akan terus memimpin pada PRU 15 akan capai kemenangan. Tun Dr. Mahathir dan Pakatan Harapan tidak mampu menggugat UMNO Barisan Nasional. Apa jadi anda punya analisa itu tersebut? Semuanya kegaung, ketung sampah. Hari ini anda cendekiawan sepatutnya perlulah lebih natural, objektif. Lebih objektif. Nak bagi perincian pun bagilah yang masuk di akal. Jangan tunjuk cendekiawan di Malaysia ini low class. Dahlah buat silap PRU 14. Kali ini bila tun umum gerakan tanah air, anda buat lagi komen yang negatif dengan menghina, mempelekeh gerakan ini. Benda belum lagi. Jangan tengok. Ingat kepada Anwar Ibrahim. Ingatlah penganalisis politik Tun Dr. Mahathir ketika memimpin UMNO Barisan Nasional. 5 pilihan raya, 5 penggal itu menang tanpa kalah. Begitu juga ingatan kedua saya ketika Tun menubuhkan Bersatu dan bersama Pakatan Harapan menjadi pengurusi Pakatan Harapan, memimpin Pakatan Harapan. Ketika itu Anwar sedang tidur dalam selimut di penjara Sungai Buloh. Ada selimut ke sana? Masalahnya ada lah kot. Sejuk lah dia duk kata. Special. Anwar Ibrahim masih lagi di penjara. Tun masih lagi mampu membawa Pakatan Harapan keluar sebagai pemenang. 2 contoh itu adalah fakta. Jadi jangan terkejut kalau kali ketiga gabungan atau gagasan baru ini hanya Allah saja yang tahu. Mungkin kemenangan akan berpihak lagi sekali kepada Tun. Tak apa, itu cerita akan datang. Yang ketiga di situ, Saudara Fazli, jika saya boleh silakan Ji. tambah. Bukan soal kemenangan atau kekalahan. Kalau kita nak kebaikan negara, kesejahteraan rakyat, kita perlu berusaha
dengan cara terbaik. Kalau kita menang, Alhamdulillah. Kalau kita kalah sekalipun, Alhamdulillah, sebab kita berusaha. Berusaha untuk mengekang kejayaan palsu mereka yang lebih teruk jika kita tak berusaha. Jadi bagi saya, kejayaan adalah apabila kita berusaha dengan ikhlas. Kalau berusaha dengan jahat untuk kepentingan peribadi, nak jawatan, nak menang, nak jadi calon dan sebagainya, then forget it lah. Tak ada perbezaan di antara kita dengan mereka. Tapi kita berusaha tu pun dah kejayaan. Dan kalau berjaya menang macam mana berlaku PRU 14, maka sekali lagi ambil kasut kanan atau kiri pun, dua-dua ambil letak sos cili dan kunyah sedap-sedap, ya. Okey Haji. Ya. Semua tu dah habis. Baik. Haji dah kupas cukup seronok. Hari ni ada satu lagi. Hari ni kenyataan lawyer versus lawyer. Itu lawyer, anak tokoh peguam yang cukup hebat, anak Karpal Singh, parti DAP. Nama dia Ram Karpal Singh. Ya. Membuat kenyataan bagi saya cukup biadab, walaupun dia bagi perumpamaan. Dia memberi komen tentang gerakan tanah air, Tun ini, dan melabelkan Tun ni ibarat ular salin kulit. Itu kenyataan yang dibuat oleh Ram Karpal Singh DAP. Saya nak tanya Tuan Lawyer, pandangan Tuan Lawyer dengan kenyataan Tuan Lawyer tersebut. Silakan Haji. Saya rasa lebih molek saya mengatakan ni pandangan objektif saya. Dan saya pula, sebab Ram Karpal dikatakan anak peguam tersohor, Karpal Singh, saya sebenarnya anak imigran dari Gujarat. Ya. Walaupun sekalipun bagi saya, memang betul kalau dalam masyarakat Malaysia ni, kalau dikatakan ular menyaling kulit adalah satu ungkapan yang biadab. Saya syorkanlah kepada semua kita, kita perlu menjaga adab bahasa kita. Kita boleh berpendapat berbeza ataupun kita boleh ada perbezaan pendapat. We have a right to agree to disagree, tapi not with rudeness and impoliteness. Jadi bagi saya cukup sekadar itu untuk saya mengatakan, bukan saja Ram Karpal Singh, sesiapa saja, sama ada kita sendiri pun, kita tak perlu biadab dengan sesiapa pun. Kita perlu hujahkan melalui poin-poin, hujah-hujah, fakta-fakta yang betul untuk menunjukkan kenapa mereka salah. Jika mereka salah, kalau mereka betul, maka kita perlu tabik, hormat dan katakan itu betul. Saya rasakan kalaulah pemimpin-pemimpin politik di luar pada kerajaan sekarang ni, sama ada pemimpin DAP Lim Kit Siang ni, Lim Guan Eng ni dan Ram Karpal Singh ni adalah jujur dan ikhlas, maka mereka mungkin akan buat satu kenyataan bahawa it's something new, it's worth waiting for. And we may even consider, depending on circumstances, to talk to GTA. Saya rasa itu lebih bermaruah, menunjukkan magnanimity. Magnanimity adalah berbesar hati sebagai seorang politik. Sebab apa? Pada masa Pakatan Harapan tak ditubuhkan, banyak contoh-contoh yang saya tak perlu nyatakan di sini kepada Ram Karpal Singh, di mana para pemimpin politik daripada DAP yang turun naik tangga pejabat Tun untuk meyakinkan dia. Pada masa itu juga ada Pakatan Harapan belum didaftar. Saya telah memberi nasihat perundangan satu strategi bagaimana nak daftar tanpa penglibatan bersatu. DAP merayu-rayu, janganlah buat kenyataan tu, susah DAP nak jawab kepada penyokongnya. Saya boleh dedahkan banyak perkara lagi. Bagaimana mereka yang meminta Tun masuk dan kekalkan bersatu dalam Pakatan Harapan, kerana mereka tahu tanpa undi penyokong-penyokong Tun Melayu di dalam bersatu, sukar untuk Pakatan Harapan menang. Dan pada masa yang sama, mereka pun tahu pengalaman 22 bulan beberapa daripada anggota DAP menjadi pemimpin adalah juga kerana mereka berjaya menjadi kerajaan di bawah Pakatan Harapan dan di atas ihsan dan kesaksamaan. Perkataan kesaksamaan penting tau. Bukan adil saja, adil dan saksama. Keadilan tu kena saksama. Sebab pada masa dipilih menteri-menteri pertama Jemaah Menteri, jangan kita lupa 3. Itu dia saksama. Adil, saksama.
dan mereka telah diberi kesaksamaan walaupun mereka bukannya parti majoriti golongan majoriti masyarakat Melayu di sini, sebab mereka telah menyumbang, dan Melayu dan Islam minta kerjasama dengan semua orang. Islam tuntut keadilan untuk semua. Tapi apa yang berlaku dalam 22 bulan, banyak kenyataan DAP yang keluar. Saya ingat lagi, saya telah dipetik oleh pihak media bercanggah dalam kenyataan dengan Lim Kit Siang, dengan Ramasamy, ada juga dengan Guan Eng, dengan Kula Segaran, Ronnie Liu, Anthony Law. Saya sendiri telah dipetik bercanggah sebab pandangan mereka salah. Dan perlu saya nyatakan, ambil contoh LTTE. Mereka SOSMA dulu. Mereka mengatakan SOSMA telah dijanjikan untuk dibubarkan atau dimansuhkan. Tidak. Buku harapan yang tak perlu pun buat tebal-tebal tu oleh pihak DAP dan PKR yang meminta buku tebal macam tu tanpa pengetahuan lengkap kami. Meletakkan, tak silap saya, pasal 21 mengatakan bahagian-bahagian SOSMA yang zalim akan dimansuhkan. Bahagian, bukan seluruhan SOSMA. So, dia kata kat saya dalam satu kenyataan dia, Lim Kit Siang kata, Peguam Hanif Katri wajar baca buku harapan. Saya jawab balik, awak pergi telaah balik buku tu. Awak yang cipta buku tu. Mana ada pemansuhan SOSMA. Jangan auta, jangan spin. Lepas tu mereka diam sebab mungkin dia sempat baca lah malam tu. So pokoknya di sini berapa banyak kenyataan yang mereka buat yang lari daripada falsafah dan polisi Pakatan Harapan. Bukan kita nak tuding jari sekarang ni, tapi untuk awak kini mengatakan seorang negarawan yang dihormati satu dunia ni kononnya saling kulit, awak ingatkan negarawan membuat sesuatu untuk diri dia ke? Saya rasa DAP sendiri pun tahu bahawa mereka, apabila mereka bersama dengan negarawan dalam jemaah menteri, bagaimana profesionalnya pelaksanaan mesyuarat yang mengambil kira pendapat semua orang, yang mungkin DAP sendiri tak buat macam tu, atau parti-parti lain. Mereka sendiri mengaku di luar open secret kalau Wan Azizah mempengerusikan Pakatan Harapan, meeting tak sama langsung macam ni. So bukankah perkara-perkara ini adalah fakta? Sebab fakta ni tiba masa terdedah tau. Saya rasa ada setengah dalam pejuang pun tahu perkara tersebut. Fakta tidak boleh diselindungi sampai ke bila-bila. So please lah, kalau awak tak setuju dengan peluang GTA, that's alright, no issue. Tapi untuk menyindir dan orang kata menggunakan perkataan yang tidak molek, seperti ular menukar kulit, I'm sure Ramkarpal Singh mungkin sesal menggunakan ayat tersebut. Knowing him, dia is a fair guy. Dia adalah seorang yang sopan dan santun. Saya percaya dia mungkin kesal dikeluarkan perkataan itu. Terlepas cakap, tapi itulah dia. Kerana mulut santan binasa. Kerana mulut badan binasa. Kepada Ramkarpal Singh, anda yang mengundang untuk orang Melayu memulangkan paku buah keras. Ada WhatsApp yang saya terima mengatakan kalau Ramkarpal Singh mengatakan ular saling kulit, mereka pula mengatakan kalau jumpa ular, ketuk katok dulu Ramkarpal Singh itu daripada ular. Saya cuma nak nasihatkan para penonton di sini dan yang luar, kita dalam agama Islam tidak dibenarkan untuk melakukan untuk kononnya memperbetulkan satu kesalahan atau kesilapan melalui satu lagi kesalahan atau kesilapan. Two wrongs doesn't make it right. Saya syurkan tak payah kita ambil perkara yang sama. Seperti mana negarawan serikali buat, orang nak kata apa, katalah. Fakta yang betul akan terdedah. Betul. Ya. Cukup sekadar kita memberi peringatan supaya rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang bukan beragama Islam, rakyat Malaysia, sama-sama menjunjung salah satu rukun negara kita, kesopanan dan kesusilaan. Sekian. Itulah tadi Tuan Haji, bila saya kata tajuk petang tadi kita buat tajuk politik, Tuan Haji kata tajuk politik kalau sejam sudahlah, saya tak mau cerita banyak-banyak pasal politik, pasal saya peguam. Tapi itulah, sejam tak sejam, 1 jam 40 minit kita bersiaran langsung. Okey, cukup. Jadi saya tak mau tambah-tambah lagi. Okey, saya rasa anda semua dah cukup puas, dah dengar kupasan tentang bersatunya
tentang UMNO-nya, kenapa UMNO perlu ditolak. Seluruh Malaysia dihidangkan pula dengan kapal perang Halimunan. Duit 6 bilion sudah dibayar, kapalnya itu tak kunjung tiba. Guna satelit pun tak jumpa di mana kapal itu berada. Ini kelebihan. Tapi rakyat-rakyat kita ni memang intelek lah. Bila saya baca satira, bila saya lihat kartun satira saudara Zunar dan Fahmi Reza, dan bila saya tengok tulisan berkaitan kapal Halimunan ni, tergelak juga saya. Betul. Very, very intellectual. Very good. Dan kreatif. Kreatif, ya. Kreatif. Itulah, kalau sebut 6 bilion dah dibayar, barang tak sampai, itu semestinya lah UMNO Barisan Nasional. Okey? Tak apa, kita tinggal itu cerita barulah. Ini bukan YNDB dah, ini bukan SRC, baru lagi. Panas-panas keluar pada microwave. Begitu juga kalau cerita dengan tentang gila jawatan ini. Begitulah dengan Muhyiddinnya. Rakyat tengah susah, barang makan tengah melambung tinggi. Apa dia peduli? Dia peduli hanyalah jawatan Timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Kabinet dan beberapa jawatan dalam GLC. Itu bersatu. Bab hilang duit, UMNO. Bab jawatan kita serah pada bersatu. Begitu juga dengan Parti PAS, Parti Tunggang Agama. Itu bukan saya kata, rakyat Malaysia yang kata. Ketika Tun menjadi Perdana Menteri, mereka berguling, turun ke padang merebuk. Bukan main lagi. Buat demonstrasi di depan kilang Kasberg, buat demonstrasi depan nombor ekor. Tapi bila mereka memegang jawatan, memegang kuasa sebagai Menteri Agama dan beberapa menteri, apa yang mereka lakukan? Diam, tak bunyi-bunyi. Ada setengah kata kalau orang menyelam tu, dia menyelam, dia tak timbul-timbul. Dia duduk di bawah. Jadi apapun anda nilai, anda fikirkan, gerakan tanah air yang dihidangkan oleh Tun Dr. Mahathir berasaskan parti politik, NGO dan perseorangan profesional dihidangkan kepada rakyat, biarlah kecil, seperti mana yang dikatakan oleh penganalisis politik, picisan, biarlah apa dia nak kata. Okey Haji, saya serahkan button untuk Haji wrap up kita pada malam ini. Silakan Haji. Ya, pertama sekali bagi tajuk utama kita tentang tekan butang ke tak tekan butang ke, penghinahan dan pengkhianatan terhadap pengkhianat telah pun berlaku berdasarkan. Berkaitan perkara itu, saya rasa sekarang ini, sejak pada bulan Julai sampai sekarang, memang terbukti, terzahir, terserlah segala apa yang diimpikan dan kononnya direncanakan oleh Bersatu semasa tempoh Sheraton Move adalah satu strategi politik yang teramat bodoh, yang budak tadika politik pun tidak akan buat. Daripada menguasai kerajaan secara bersama, sekarang jadi pengemis jawatan. Ya, itu yang pertama. Yang keduanya berkaitan dengan GTA. Kalau secara konsensus, kita semua sebagai rakyat Malaysia secara betul dah anggap politik negara sekarang ini terlampau jijik, terlampau kotor, tidak berintegriti, terutamanya sistem tadbir urus parti politik negara. Dan kita tahu bahawa banyak lagi peruntukan-peruntukan undang-undang yang perlu dibuat, sedangkan anti lompat parti pindaan yang dibuat pun tidak mungkin dapat menyelesaikan setiap masalah seperti Sheraton Move yang berbangkit nanti. Jadi inilah dia. Apa lagi yang rakyat nak tengok? Melainkan kalau rakyat ada idea lain. Kalau rakyat boleh 32.7 juta, pengundi sebangai 18 hingga 20 juta, boleh membuat pengumuman peribadi, kami akan sokong calon bebas. Kalau anda berani buat, dan mungkin calon bebas pergi untuk menjadi calon. Tapi kalau anda tak berani nak buat kenyataan seperti itu, anda masih juga nak suatu landasan yang berbentuk politik, sebab sejak awak lahir awak tak pernah nampak bentuk lain daripada parti politik untuk pilihan raya. Maka GTA inilah ada contoh terbaik. Gabungkan yang berwibawa, yang di luar politik, yang tak pernah dijadikan satu titik
kecelaannya dari sudut politik sebab tak pernah terlibat dalam parti politik sebelum ini, dengan sistem politik, gabung dengan orang yang berpengalaman daripada politik selama tempoh 22 tahun, 22 bulan, dan kini mungkin dah 2 hari dah GTA kan. Jadi teruskan keyakinan. Sebab apa? Kita kena usaha untuk perbaiki negara. Itu pokoknya. Kita jangan duduk sembang di kedai kopi, komplain. Sebab paling penting dalam dunia di negara kita adalah kritikan. Kritikan adalah komplain perkara yang tak betul dengan cara penyelesaian. Dan cara penyelesaian kita semua rakyat Malaysia, sama ada yang Melayu Islam ataupun yang tidak Melayu tidak Islam, ada sekarang ni adalah untuk membuat pilihan selain daripada apa yang kita lihat sebelum daripada ini, parti-parti kerajaan ataupun parti-parti pembangkang sekalipun. Pilihlah. Saya yakin GTA. Teruskan. Ada nilai, anda buat keputusan, tapi jangan komplain dan jangan merungut selepas ni. Kalau lepas pilihan raya anda tak melakukan perkara yang bijak. Terima kasih Tuan Haji. Wow, GTA. Okey. Ada satu game saya duk main tu, Grand Truth ada something lah GT juga. Bila sebut GT tu teringat kat game tu. Ni apa Zara Zia kata tadi ni. Okey. Terima kasih Tuan Hanif Katri atas ulasan yang baik. Terima kasih Pedas tapi berfakta. Terima kasih pada Tuan Fazil. Terima kasih. Itu lega dengar. Tadi sebelum tu saya tak apa nak lega dengar pasal peminat Tuan Haji Hanif Katri, bukan peminat saya. Ini mana ada? Daripada Singapura ni. Mana ada? Ada lagi Haji? Mak tu. Thank you. Peminat Singapore fan. Okey, apapun terima kasih kepada anda semua daripada Singapura yang pun bersiaran langsung bersama kita. Ada rakan saya di Kota Raya London juga menyaksikan live ini. Apapun, tahniah kepada anda kerana anda semualah profesional. Inilah rakyat Malaysia yang kita nak. Matang dalam pemikiran dan juga menolak penyangak penyamun. Bila kita sebut penyangak penyamun, tak semestinya Najib. Ya. Kapal perang pun hilang. Tak hilang, halimunan. Sorry, kapal perang pun halimunan. Duit hilang. Jadi janganlah ada tadi komen tak habis-habis Najib. No. Anda tak tengok live ini daripada awal. Kalau anda tengok, bukannya kami mengkritik pun Najib khusus pada malam ini, tetapi apa yang diperkatakan dan dikupas oleh Tuan Haji Hanif Katri untuk general, bahasa umum bahasa Melayunya umum, semua pihak dalam sistem tadbir urus negara. Ya, kerana apa? Kerana kita nak mencari yang baik, untuk lebih baik. Yang mungkar, yang kurang baik kita tolak, bukan membenci. Ingat, kami bercakap di sini bukan kerana membenci. Kritikan dilemparkan kerana untuk kesedaran saya, kesadaran kita semua untuk menilai yang mana intan dan yang mana kaca. Terima kasih. Akhir kalam daripada saya, yang baik hanya datang daripada Allah Ta'ala, yang jahil semestinya datang daripada saya dan kita semua. Mohon ampun dan maaf jika ada terkasar bahasa, tersalah kata yang mengguris hati dan perasaan anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.